Okey, baiklah. Jam sekarang dah menunjukkan pukul 11. Okey, Ustazah nak ambil kehadiran dulu ya. Okey, Ramzan, Jasmine, okey, Farah, Faris. Okey. Ya. Okey, baiklah. Awak semua dah bersedia ke nak belajar? Dah. Okey, dah. Kan? Semangat. Okey, baiklah. So, Ustazah nak minta awak semua onkan kamera lah. Okay, kalau ada apa-apa permasalahan ke nak bagi, okay, boleh bagi tahu dekat ruangan chat. Satu, onkan mikrofon lah. Kalau Ustazah tanya, kamu jawab lah guna mikrofon. Sebab Ustazah tak boleh nampak kamu untuk kat ruangan chat tu. Macam tu lah. Okay, kalau ada yang tak, ada masalah yang tak faham, okay, boleh tanya. Okay. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar Ustazah? Hari ni sihat? Salam Ustazah, sihat. Okey, alhamdulillah sihat. Okey, bagus. Okey, baiklah. Sebelum tu, okey, negara kita masih dalam keadaan PKP kan? Semalam kes 11 kes lagi kan, dah nak 12,000, betul tak? Yes. Kan? Tinggi sangat. So Ustazah mengharapkan kamu jaga dirilah. Okay, jaga diri, jaga kesihatan. Tak perlu keluar rumah lah kalau tak ada apa-apa kan. Tapi awak student rasa tak ada apa-apa untuk keluar, rasanya tak ada keperluan apa-apa. Tak ada. Kan cuma ibu bapa saja kan nak pergi beli barang, makan basah dan sebagainya. Okay, baiklah. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ni, okay, Ustazah nak kita sama-sama baca doa, belajar dan mengucap 2 kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ta'alaina hikmataka wansur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi yassir wa la ta'assir, Rabbi tamim bil hikmah. Amin. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, baiklah. Sebelum kita nak masuk pembelajaran kita hari ni, okay, yang baru, okay, Ustazah nak tunjuk dekat awak semua, okay, beberapa gambar. Jadi Ustazah nak awak semua tengoklah, okay, dengan teliti dan cuba fahamkan. Okay, siapa tahu ni gambar tentang apa? Siapa tahu? Siapa tahu gambar ni tentang apa? Siapa tahu ni gambar apa? Slide tak bergerak. Slide tak bergerak? Okay, tak bergerak? Dah bergerak ke? Tak. Okay. Okey. Boleh nampak? Nampak. Sekarang dah gerak. Bapa. Family. Okay, gambar apa? Gambar family. Ya. Okay, gambar family lagi. Kita pernah tengok gambar ni. Okay, ada jawapan lain? Keluarga yang bahagia. Okay, keluarga yang bahagia. Okay, bagus. Okay, so awak semua simpan dulu jawapan. Okay, baiklah. Okay, jadi hari ni kita nak belajar tentang apa? Okay, macam tadi awak cakap gambar family, keluarga bahagia, kan? Okay, baiklah. Jadi Ustazah nak kamu semua buka buku pendidikan Islam tingkatan 2. Okay, buka muka surat 119. 199. Ustazah tertypo, 199. Okay, baiklah. Okay, jadi hari ni sebenarnya kita nak belajar muliakan ibu bapa, bahagikan keluarga. Betul lah tadi macam kawan-kawan awak cakap, okay, pasal family, pasal keluarga, okay. Bahagikan keluarga. Okay, jadinya
Okay. Ustazah tanya, apa tu mulia? Apa tu muliakan ibu bapa? Siapa tahu? Muliakan ibu bapa. Menunjuk baik kepada ibu bapa. Elok. Menunjuk baik. Apa? Menunjuk baik kepada ibu bapa, berbuat baik pada ibu bapa. Lagi ada jawapan lain? Apa itu muliakan ibu bapa? Apa itu muliakan ibu bapa? Okay, jadi masukkan mulia ni, maksudnya orang yang lebih tinggi darjatnya, iaitu ibu bapa. Jadi apa maksud ibu bapa pula? Okay, ibu bapa ni melalui konsep keibubapaan yang mana dia adalah orang yang rapat dengan anak-anak. Anak-anak tu kita lah kan? Betul tak? Betul? Anak-anak ialah kita, Ya. yang rapat dengan kita. Jadinya semua ada mak ayah kan? Jadi mak ayah bertanggungjawab untuk mencari nafkah, kan? Berikan kamu didikan yang baik, yang bagus. Sampailah sehingga kamu dari kecil sampailah ke besar. Kan? Sampailah nak berjayakan kamu dunia dan akhirat. Okay. Jadi apa tu bahagikan keluarga? Apa tu bahagikan keluarga? Okay, bahagikan keluarga ni yang mana kita kena ikut hala 7, okay, akidah dan syariah supaya kehidupan kita ni lebih berkat lah. Okay, Allah redha. Dan bila kita hormat ibu bapa, Allah SWT akan hormat kita. Sama juga kalau kita redha dengan ibu bapa dan ibu bapa redha dengan kita. Jadi Allah SWT akan redha dengan keluarga kita. Okay, jelas? Faham? Faham? Okay, jelas ke? Okay, good. Okay, so kita teruskan Okay, slide yang seterusnya. Okay, yang mana Ustazah akan bagi tahu kamu. Okay, kamu semua, Ustazah akan cakap tentang objektif pada IPMP yang kamu akan dapat, yang mana pelajar dapat menyatakan dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okay, kedua, kamu dapat menjelaskan cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga dari aspek hati, percakapan dan tingkah laku. Ada 3. Okay, seterusnya. Slide seterusnya. Okay, sebelum tu Ustazah nak tanya, siapa tahu hukum berbuat baik kepada ibu bapa? Siapa tahu? Apakah hukum berbuat baik kepada ibu bapa? Okay, hukumnya adalah? Wajib. Wajib. Okay, bagus. Okay, hukumnya adalah wajib. Kenapa kita kena mentaati dan menghormati berbuat baik pada ibu bapa? Kenapa? Sebabnya? Sebabnya apa? Dari kita. Okay, sebab? Cuba jawab. Sebabnya apa? Okay, Faris. Okay, Nuri. Sebab syurga kita dekat bawah telapak kaki ibu kita. Kalau kita tak hormat dia, tak elok. Dosa. Okay, betul kan? Syurga kita di bawah telapak ibu bapa kita. Okay, ada jawapan lain? Kawan-kawan lain? Ada? Ramzan, Faris, lagi apa? Jasmine, Haiman. Okay, ada? Okay, baiklah. Hukum berbuat baik kepada ibu bapa adalah wajib sebabnya Allah SWT memang dah perintahkan dekat manusia supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Selagi dia tak ibu bapa ni tak menyuruh kita membuat kepada kemungkaran, kan, perkara-perkara yang tak baik lah. Contoh macam ibu bapa suruh kita mencuri dekat rumah orang ke, kan, mencuri buah. Lagi apa? Suruh kita dengki dengan jiran ke sebab jealous dan sebagainya. Kan, nampak jiran ada pakai kereta besar, kita jealous. Suruh anak-anak simbah cat dan sebagainya, kan, pancitkan tayar ke. Jadi selagi ibu bapa tak suruh kita buat benda kemungkaran, jadi kita kena taatilah, hormati, berbuat baik pada ibu bapa. Sebab ada dalam hadis kan cakap kita kena taat dan menghormati ibu bapa. Okay, ibu ada 3 kali kan, ibu dalam hadis tu disebut. Okay, yang keempat baru bapa. Okay, jadi ibu bapa ni memang sangat-sangat penting untuk kita menghormati. Okay, baiklah, slide yang seterusnya. Okay, Ustazah akan menerangkan tentang dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okay, yang tadi,
hukum berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, kamu semua faham dan jelas ke? Faham. Okay, boleh tak siapa-siapa volunteer bagi tahu apa yang kamu faham? Okay, selepas Ustazah dah terang. Hormatlah ibu. Ya? Kalau tak ada ibu bapa kita tak wujud pun. Ya? Kita kenalah hormat ibu bapa kita sebab diorang yang jaga kita dari kecil. Betul, Dari sebab lahir. dia jaga kita daripada kecil. Okay, lepas tu dia dah didik kita, dah asuh kita. Lagipun ibu bapa ni adalah tempat kita bergantung kan. Kalau kita ada apa-apa permasalahan, okay, kita boleh cerita dengan dia. Okay, sebab nasihat dari ibu bapa ni sangat penting. Okay, dia berbeza kalau kita cerita dengan, kalau kita bagi tahu masalah kita dengan kawan. Sangat-sangat berbeza kan, betul tak? Okay. Yang mana nasihat ibu bapa tu yang penting sampai dia menyusut dalam jiwa. Berbanding dengan kawan-kawan memang dia bagi nasihat tapi kadang-kadang kita just keluar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Macam tu je. Okay, betul. Okay, bagus. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan fahamlah tentang hukum berbuat baik kepada ibu bapa adalah wajib. Okay, seterusnya Ustazah akan menerangkan tentang dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okay, daripada firman Allah, okay, surah An-Nisa 4 ayat 36. Okay, sebelum tu saya tanya, apa tu dalil nakli? Dalil dari Al-Quran. Dalil dan Quran. Okay, dari Al-Quran yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Hadis. Okay, good. Bagus. Okay, yang mana dalil ni dia menceritakan tentang kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okay, jadi awak semua boleh tengoklah. Okay, dekat slide ataupun dekat dalam buku teks. Kalau buku teks muka surat 199. Jadi kamu semua dengarlah Ustazah baca berserta maksud. Okay, kamu boleh tunjuklah jari kamu dekat buku teks. Macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari lil junub was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ini daripada firman Allah surah Nisa 4 ayat 36. Okay, maksudnya apa? Okay, semua boleh tengok kat slide ataupun kat dalam buku teks. Okay. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Okay, Ustazah nak tanya hamba sahaya tu apa? Siapa tahu hamba sahaya tu apa? Apa tu hamba sahaya? Okay, ada? Okay, tak ada. Okay, Ustazah sambung dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Okay, yang mana hamba sahaya ni maksudnya adalah orang yang tertindas, dia terkurung, mungkin dia didera. Okay, kalau dulu masa zaman dulu kan peperangan kan, banyak hamba-hamba yang ditindas, dikurung. Jadi kalau untuk sekarang ni kita ambil contohlah macam pelacur, betul tak? Okay, pelacur. Jadi pelacur ni sebenarnya dia bukan nak jadi pelacur tapi disebabkan bila ada orang yang jaga dia kan, bonza-bonza yang badan besar tu, dia tak boleh nak larikan diri pun. Okay, sebabnya apa? Macam kawan Ustazah kan, dia pernah buat kajian tentang apa ya? Tentang dakwah masyarakat, tak silap subjek tu. Okay, lepas tu dia kena cari seorang pelacur. Okay, kena pergilah dekat Chowkit dia, yang lorong-lorong tu kan. Jadi sebab itulah yang mana hamba sahaya ni dia kena jaga oleh bonza. Sebab kawan Ustazah ni time nak buat kajian, bonza tu jaga dekat luar kereta. Okay, masa dia buat kajian tu dia tanya soal jawab tu dekat dalam kereta tapi bonza tu kat luar.
Okay, lepas dah selesai, okay, bonza tu nasihat, okay, awak kena pergi beredar. Okay, jangan pernah datang kat tempat sini. Jadi yang mana hamba sahim ni contoh macam pelacur lah. Okay, dia terkurung, dia terjerat okay, dalam sesuatu tu. Okay, dia nak keluar tak boleh. Jadi ni contoh kalau kita selamatkan seorang pelacur tu, okay, kiranya kita dah jaga dia lah. Kira dah milik kita. Okay, jadinya kita tetap kena hormat dia. Janganlah kita hanya pandang dia tu seseorang yang tak baik dan sebagainya. Nak tak nak dia tu kita anggap dia adalah manusia yang baik. Macam tu. Okay, kita kena hormat dia. Okay. Okay, walaupun kita nampak dia pelacur, kan ada walaupun nasihat pelacur ni kita kena dengar kan. Pelacur pun ada tolong kisah anjing tu kan, dia bagi air dan sebagainya. Tak nak kita kena hormat. Okay. Jadi Ustazah nak siapa volunteer, okay, supaya kamu lebih faham apa yang Ustazah terang. Okay, cuba kamu jelaskan kat Ustazah apa yang kamu faham tentang dari nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Okay. Ada sesiapa? Ada? Okay, yang mana? Okay. Maksud daripada firman Allah ni, okay, dalil ni okay, dia dah cakap dah tentang kita ni sembah Allah SWT kan. Jadi kita tak boleh nak mensekutukan, tak boleh mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun termasuk ibu bapa kita. Sebabnya apa? Siapa tahu? Sebabnya kita kena menghormati ibu bapa kita, kena jaga ibu bapa kita supaya kita ni tak terjemur di kalangan orang yang tak bagus lah di mata Allah SWT. Okay, kita nak Allah SWT ni suka dekat kita. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, ni adalah kelebihan kepada kita. Allah SWT yang bagi rezeki dekat kita. Jadi firman Allah SWT ni, okay, dan nakli yang Ustazah baca, yang kamu dengar, yang mana dia menekankan tentang kita perlu mentaati kepada kedua bapa. Termasuklah masyarakat sekeliling kita ni, kita kena menghormati. Okay, semua jelas dan faham? Faham. Okay, faham. Okay, kalau faham cuba kamu jelaskan, okay, dekat kawan semula. Okay, apa yang kamu faham? Cuba bagi tahu Ustazah. Kalau kita hormat orang, hidup kita akan dapat berkat, dapat redha ibu bapa, dapatlah redha Allah. Okay, bagus. Okay, betul lah. Okay, kalau kita hormat ibu bapa, kita akan mendapat keredaan Allah SWT juga. Jadi sekeliling kita ni kita kena hormat juga. Okay, okay, bagus. Okay, slide yang seterusnya. Okay, Ustazah akan menerangkanlah tentang hadis daripada Abdullah Ibn Amr Rasulullah bersabda. Okay, yang mana kau boleh tengok dekat slide lah. Okay, ridha Allahu fi ridha walida, sahatu Allahu fi sahatul walid. Okay, apa maksudnya? Okay, maksudnya redha Tuhan iaitu Allah SWT terletak pada redha ibu bapa, dan kemungkaran Tuhan iaitu Allah SWT terletak pada kemarahan ibu bapa. Siapa faham maksud tentang hadis ni? Okay, siapa faham? Hadis siapa? Kalau kita tak buat baik kat ibu bapa, mesti macam kita buat benda yang dosa kat Allah juga. Okay, kalau kita buat berdosa, okay, kita akan Tuhan marah. Betul? Ya. Ya. Okay, sebab suara awak terputus-putus. Okay, baiklah. Jadi maksud daripada hadis ni, okay, yang Ustazah baca, yang kamu dengar. Okay, jadi maknanya Allah SWT, okay, dia mengaitkan bahawa redha Allah ni dengan redha ibu bapa adalah sama kan. Kalau kita nak dapat redha Allah, kita kenalah redha ibu bapa. Nak dapat redha ibu bapa kena dapat redha Allah dulu kan, betul tak? Okay, jadinya kita kena risaulah kalau kita tak jaga hati perasaan ibu bapa kita kan. Kita buat sakitkan hati ibu bapa kita. Bila kita sakitkan hati ibu bapa kita, mestilah ibu bapa tak suka, lepas tu marah kan. Lagi apa, mungkin palaukan kita,
Jadi sama juga Allah SWT pun akan buat benda yang sama, tak suka kita kan, marah kita, lagi lepas tu tak dapat pahala. Sebabnya apa? Kita sakitkan hati ibu bapa kita. Jadi nak kita kena korbankanlah perasaan kita, benda yang kita tak suka kita terpaksa korbankan supaya ibu bapa kita suka dengan kita. Untuk menampakkan kita ni adalah orang yang anak yang beradab terhadap ibu bapa, menghormati ibu bapa. Kan yang mana hadis ni pun dah cakap, redha Tuhan terletak pada redha ibu bapa. Dan kemurkaan Tuhan terletak pada kemarahan ibu bapa. Okay. Jadi kamu semua jelas dan faham tentang hadis daripada Abdullah Ibnu Amr Rasulullah bersabda ni? Okay, daripada atas ni. Okay, faham. Jelas. Okay, good. Baiklah, seterusnya. Okay. Siapa tahu cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga? Semua tahu kan? Okay, bagaimana cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga? Okay, baiklah. Cara beradab ada berapa? Okay, awak boleh tengok dekat yang Ustazah share ni. Okay, ada 3 kan? Pertama, hati. Kedua, percakapan. Okay, ketiga, tingkah laku. Okay, Nick ada? Q ada? Ada ke? Okay, Ramzan. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Okay, good. Okay, Haiman. Yang pertama apa? Yang pertama. Hati. Hati. Hati, okay, bagus. Yang kedua? Percakapan. Okay, yang ketiga? Tingkah laku. Okay, bagus. Okay, jadinya cara beradab ada 3 aspek lah, hati, percakapan dan tingkah laku. Okay. So awak ingat ya, ada 3. Okay, baiklah. Ustazah akan terangkan satu persatu lah dari aspek hati, percakapan dan tingkah laku. So kita tengok kat sini, hati, dari aspek hati. Okay. Yang colour biru, okay, berkasih sayang terhadap ibu bapa. Okay. Yang colour purple, perbuatan dan mengambil berat. Colour pink, hormat menghormati antara satu sama lain. Kamu faham ke ketiga-tiga ni? Faham ke? Okay, jadi Ustazah akan terangkan berkasih sayang terhadap ibu bapa. Okay, yang mana dalam hati anak ni kita kena tanamkan rasa kasih sayang. Okay, walaupun ibu bapa kita mungkin ada yang tak suka yang buang kita kan. Jadi nak kita kena tanamkan rasa sayang tu dan buangkan hilang rasa kebencian tu. Sebab apa? Sebab kita nak mencari keredaan ibu bapa dan mencari keredaan Allah SWT juga. Jadi berkasih sayang tu membuatkan keluarga kita ni bahagia. Okay, kalau ibu bapa kita ni masih lagi berkeras, mungkin kita boleh buat perkara-perkara kebaikan yang supaya mereka ni nampak lah yang kita ni sayang dekat ibu bapa kita. Okay. Yang kedua, perbuatan dan mengambil berat. Maksudnya kat sini apa? Siapa tahu? Okay, maksudnya dekat sini yang mana kalau sekarang ni kan COVID kan, tak boleh lah tak boleh nak menziarah dan sebagainya. Jadi zaman sekarang ada telefon canggih. Boleh lah video call, telefon. Tapi terutama video call lah. Kita boleh tengok muka dia orang, tanya ambil berat, sihat ke tak, dah makan. Hari ni makan apa? Tanyalah. Macam tu kan? Supaya dia orang ni hati dia rasa tenang, rasa sejuk. Sebab anak-anak ingat ibu bapa dia. Okay. Seterusnya, hormat menghormati antara satu sama lain. Okay, maksudnya apa kat sini? Okay, maksudnya kat sini kita kena selalu ceria. Selalu apa? Menunjukkan wajah yang mesra. Ia apa? Untuk menunjukkan kita tanda hormat menghormati. Apa dia? Okay, contoh. Kan budak-budak sekarang main game kan? Main game kadang sampai terleka. Kadang dah berjam-jam. Bila ibu bapa panggil, buat dono je kan, betul tak? Dekat situ dia nak menampakkan yang kita ni tak hormat ibu bapa lah. Bila ibu bapa panggil kita macam buat dono je. Macam tu. Okay, semua jelas dan faham ke? Jadi nak tak nak kita kena cuba stop dulu untuk main game. Okay, kita sahut apa ibu bapa panggil kita.
Menunjukkan kita ni hormat kepada ibu bapa. Jangan kita pentingkan kita punya game sampai macam menyebabkan hati dan perasaan ibu bapa ni macam terguris kan. Kadang ada ibu bapa meluahkan dekat adik-beradik yang lain kan. Kadang-kadang dia cakap contohlah kan, Ramzan asyik main game je, aku panggil dia buat dono je. Kiranya bila dia nak meluahkan seseorang, kiranya dia sedih lah. Macam tu. Ataupun dia meluahkan dekat ayah kita. Kan ayah kita bekerja, ibu bapa cik suri ibu cik suri rumah. Jadi tak ada tempat dia nak bercerita, dia cerita dengan ayah kita. Bila dia dah meluahkan, kiranya hati ibu ni macam sedih lah. Macam tu. Okay. Okay, semua jelas dan faham ke? Boleh tak siapa-siapa volunteer apa yang kamu faham tentang aspek hati ni? Yang ketiga yang Ustazah dah terang. Cuba. Siapa-siapa? Ada siapa kat sini? Ada 14 orang. Ilyas Asif. Okay, Ustazah tak pernah dengar suara awak. Okay, Haiman tadi dah dengar. Okay. Lutfi. Asif. Okay, apa yang kamu faham tentang tiga poin ni? Melalui aspek hati. Okay. Kita kena sayang ibu bapa. Kita kena sayang ibu bapa. Okey, lagi sebabnya kita kena sayang ibu bapa sebab dia dah melahirkan kita, dah didik kita, kan dah jaga kita. Okey lagi? Teruskan, ada sambungan lagi? Asif? Kita tak boleh ambil hati dengan dia. Betul, tak boleh ambil hati dengan dia. Itu yang penting. Bagus. Okey lagi? Ada jawapan lain kawan-kawan? Ada? Okey. Kita tak boleh ambil hati dengan dia sebab kita kena korbankan ialah benda yang kita tak suka, supaya ibu bapa kita suka dengan kita. Untuk mendapat keredaan daripada Allah SWT. Good. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham tentang aspek yang pertama, iaitu hati. Jadi kita pergi slide yang seterusnya. Okay. Dah bergerak ke slide Ustazah? Tak. Okay, dah. Okay, dah bergerak. Okay. Jadi aspek yang kedua iaitu percakapan. Tengok dekat yang colour pink ni. Okay. Bersopan santun. Okay, yang kedua kali biru ni tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Okay, ketiga menggunakan suara yang lembut. Okay, apa yang kamu faham dengan ketiga poin ni? Okay, yang pertama bersopan santun. Apa yang kamu faham? Kena menghormati ibu bapa, cara beradab bersopan santun. Maksudnya kita tak tinggikan suara, kena cakap elok-elok, cakap lembut kan. Lagi apa? Cuba bayangkan kalau kita cakap kasar, macam mana perasaan ibu bapa kita? Mesti terguris kan. Lagi kita darah muda, suara pun macam masih lagi lantang. Kalau ibu bapa yang dah tua macam mana? Kalau umur yang 70, 80, mesti hati dia cepat terguris kan. Sebabnya kalau orang-orang tu kan sifat ni dah macam anak-anak kecil kan. Jadi sebab itulah kita kena jaga hati dan perasaan ibu bapa kita. Kena jaga percakapan kita. Okay, yang kedua tidak menyenggah. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh lawan cakap ibu bapa kita. Apa yang ibu bapa kata kan, benda yang dia tak suka ke, kita kena dengar. Janganlah kita melawan. Kalau kita tak setuju pun lebih baik diam. Sebabnya akan menyebabkan pergaduhan. Betul tak? Kalau kamu perasanlah, kan ada kes-kes kadang-kadang anak-anak ni tak setuju apa yang ibu bapa buat. Jadi akan menyebabkan pergaduhan disebabkan percakapan kita. Okay, lagi-lagi kalau ada perkataan yang berunsurkan makian, itu dah sangat teruk lah. Okay, macam mana kita nak dapat pahala, macam mana kita nak dapat redha Allah kalau kita dah start menyebut perkataan yang ada unsur makian tu. Okay. Yang ketiga, menggunakan suara yang lembut. Maksudnya apa? Maksudnya boleh menyenangkan hati ibu bapa kita. Menyenangkan hati ibu bapa kita. Guna intonasi yang lembut. Maksudnya bukanlah perlahan sangat suara tu sampai tak dengar. Maksudnya level yang baik lah. Janganlah tengking-tengking macam tu. Okay. Untuk menampakkan kita ni beradab kepada kedua ibu bapa kita. Okay. Orang lain tengok pun macam, anak dia ni baiklah, beradab lah, cakap pun sopan santun macam tu. Okay.
So, siapa cuba boleh jawab apa yang kamu faham tentang aspek percakapan yang Ustazah dah terangkan, yang Ustazah dah jelaskan. Okay, siapa? Okay, Jasmine. Jasmine. Okay, dah 15 orang. Okay, masuk. Siapa? Lutfi, Akil. Okay, siapa lagi? Suara. Amsyah. Amsyah. Suara Amsyah Ustazah tak pernah dengar. Okay. Cuba cakap banyak sikit hari ni. Okay, apa yang kamu faham tentang dari aspek percakapan ni? Okay, ada? Okay, Farah. Cuba kawan-kawan lain backup Amsyah. Cuba tolong Amsyah. Kita kena cakap elok-elok dengan mak ayah kita. Sebab kalau kita cakap tak elok nanti berdosa. Kesian dia orang. Betul. Lepas tu tak rasa sugar lagi. Okay, kawan-kawan lain ada nak buat penambahan? Okay. Fatih? Fatih? Jangan nanti kita. Okay, Faris? Lagi? Ada? Cuba tolong kawan-kawan. Jadi Ustazah mengharapkan kamu jelas dan fahamlah tentang dari aspek percakapan ni, okay? Kita kena bersopan santun dengan ibu bapa, kan? Kalau kita tak setuju dengan apa yang ibu bapa buat, kita diam je. Sebenarnya ada kebaikan ibu bapa buat macam tu, okay? Lepas tu kena gunakan suara yang lembut, tak boleh kasar-kasar. Okay. Seterusnya, okay, slide yang seterusnya, okay, tingkah laku. Okay, tingkah laku ada 4 poin. So, yang pertama, okay, selalu menziarah ibu bapa jika tinggal berasingan. Okay, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Okay, seterusnya memberikan nafkah. So, yang pertama sekali, okay, selalu menziarah ibu bapa jika tinggal berasingan. So, kalau sekarang ni boleh ke kita nak menziarah ibu bapa? Untuk zaman 2021 ni, boleh ke? Boleh? Boleh ke kalau kita tinggal berasingan? Bagilah bagi orang yang dah berkahwin. Kan contoh kalau kamu mungkin duduk asrama dan sebagainya, boleh ke? Okay, mungkin untuk yang dah berkahwin, kan duduk jauh contoh duduk dekat KL. Nak balik mana? Nak balik Kelantan. So tak boleh lah sebab kes tinggi kan disebabkan COVID. Jadi kita boleh melalui video call je lah. Jadi macam mana kita nak jaga tingkah laku untuk fahamkan ibu bapa dengan situasi macam ni. Kita kena bagi tahu baik-baik lah. Cakap elok-elok, lemah lembut. Okay. Kita tak boleh balik sebab Selangor kes tinggi. Nanti kalau balik nanti takutnya jangkitan. Kiranya kita lah pembawa. Macam tu. Okay. Seterusnya menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Macam mana kita nak jaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa kita? Okay, contoh kalau mak ayah kita, okay, orang yang sentiasa pergi ada Yasin, kan, pergi datang-datang rumah orang, lepas pergi masjid, kan, ayah kita pergi masjid. Jadi kita kenalah galakkan diri kita pun kita pergi masjid supaya kita kenal lah siapa kawan-kawan ibu bapa kita, kan. Ambil berat. Contoh kalau ibu bapa kita dah meninggal ke, kita tanyalah khabar baik dia. Tanya khabar dia. Okay, sihat ke tak? Ataupun kita hulurkan dia bantuan atau makanan kalau dia orang yang susah. Kalau tak susah pun kita bagilah dia hadiah dan sebagainya. Okay, supaya dia ingat, oh ini anak yang aku kawan dulu. Macam tu. Oh baik budaknya. Macam tu. Jaga tingkah laku lah. Okay. Seterusnya, merawat dan menjaga ibu bapa dan sakit. Okay, supaya apa? Supaya menampakkan kita ni pun anak yang beradab lah. Anak yang mentaati kepada ibu bapa. Ibu bapa kita dah jaga kita dari kita kecil. Kan kalau boleh sampai nyamuk tu pun tak nak, kalau boleh tak nak nyamuk tu dekat dengan anak kita kan. Kalau boleh dekat dengan ayah kita je. Kalau boleh gigit mak ayah kita je. Okay, jadi bila dah besar ni, kita kenalah rawat dia, hantarlah dekat hospital. Rawat dia yang sepatutnya, bagi ubat dan sebagainya sampai dia sihat, sampai dia sembuh. Okay. Untuk mengingati jasa kedua bapa kita. Okay, seterusnya memberikan nafkah. Berikan nafkah, maksudnya memberikan duit perbelanjaan. Okay, apa maksud dekat sini? Siapa tahu? Berikan duit
nafkah perbelanjaan. Siapa tahu? Okay, siapa tahu? Maksudnya ni bila kita dah bekerja lah. Bila dah bekerja, kita bagilah duit kat ibu ayah kita. Tak bermaksud kita nak tunggu duit kita ni banyak baru kita bagi. Tu tak boleh lah. Walaupun gaji kita kecil, kita kena bagi 100 ke, 50 ke, 10 ringgit ke. Kena bagi. Kalau kamu umur 14 tahun, walaupun ibu bapa kamu bagi duit kan, jadi sebenarnya boleh je guna duit yang kamu simpan tu untuk meraihkan kedua bapa kamu. Contohnya melalui anniversary kan, ulang tahun perkahwinan, lepas tu hari jadi. Bagilah buket apa-apa kan dan sebagainya. Buket bunga tu kan, yang bunga-bunga, duit dan sebagainya. Macam tu. Okay, semua faham dan jelas ke? Yang Ustazah terang ni? Semua faham ke? Faham? Okay, jelas? Jelas. Okay, jadi Ustazah nak minta siapa-siapa volunteer cuba terangkan semula yang Ustazah dah bagi tahu kamu. Apa yang kamu faham tentang aspek tingkah laku. Adab dengan ibu bapa pun tu penting. Adab dengan ibu bapa tu penting. Sebab apa? Sebab apa? Sebab penting. Sebab mak ayah kita jaga kita dari kecil. Lepas tu bila besar kita tak hormat dia macam tak elok. Macam tak elok. Okey. Kena jaga tingkah laku lah. Sebabnya bila contoh kita dah berkahwin kan, kamu belum lagi berkahwin, Ustazah pun lagi berkahwin. Okay, jadinya dari sekarang lah kita kena didik diri kita untuk menjadi seorang yang baik untuk menghormati ibu bapa kita. Kita kalau boleh kita pun tak nak nanti satu hari nanti anak-anak kita bertingkah laku yang tak baik dengan kita kan. Tak nak jaga kita dan sebagainya. Kalau masa sekarang pun kita dah tak nak jaga ibu bapa kita. Lagi kan kalau kita nak fikir untuk masa akan datang anak kita nanti. Betul tak? Nak mengharapkan anak kita jaga kita. Jadi kena didik diri kita dulu untuk bertingkah laku yang baik. Betul tak? Betul? Ya. Okey, bagus. Okay, jadi Ustazah mengharapkan kamu semua faham dan jelaslah tentang aspek tingkah laku ni. Okay, jadi Ustazah dah terangkan. Okay, jadinya kita buat aktiviti yang mana Ustazah dah terangkan tentang apa? Dalil nakli, kan? Bagaimana kita berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, hukum berbuat baik kepada ibu bapa. Lepas tu Ustazah pun dah terangkan cara beradab. Ada berapa? Ada berapa awak semua? Cara beradab? Ada 3. Kan yang pertama dari aspek hati. Kedua, percakapan. Ketiga, tingkah laku. Okay, jadi Ustazah harap kamu faham dan jelas lah yang Ustazah terangkan. Okay, jadi seterusnya, bila kamu dah faham, bila kamu dah jelas, kan? Jadi Ustazah nak kamu semua, buat quiz lah. Buat quiz dekat Google Form ni. Okay, sekejap Ustazah share dekat ruangan chat ni. Okay, kamu boleh buka. Okay, semua dah buka ke? Semua dah buka? Dah? Okay, jadi kalau dah, dekat situ kamu kena tulis nama. Jadi hari ni kita buat quiz, muliakan ibu bapa, bahagikan keluarga. Okay, quiz ni ada 5 soalan. Jadi Ustazah bagi kamu 10 minit lah. 10 minit untuk kamu jawab. Lepas tu nanti kita bincang lagi 10 minit. Okay? Semua dah? Okay, tulis Ustazah. nama. Boleh tak letak link tu dekat message? Ustazah dah letak tadi. Boleh tekan? Dah? Boleh? Okay, Ustazah dah bagi kat ruangan chat dah ni. Okay. So kamu semua boleh tulis, boleh isi nama lah dekat Google Form tu. Okay, kat situ ada 5 soalan. Kamu boleh jawab sekarang. Okay, satu soalan 2 minit lah. Baca betul-betul, baca dengan teliti. Kalau ada apa-apa permasalahan, boleh bagi tahu Ustazah. Tanyalah apa yang kamu tak faham. Okay, ada ayat-ayat Jawi yang kamu tak faham, kamu boleh tanya.
Awak semua boleh nampak ke yang Ustazah share? Boleh? Tak boleh ya? Boleh tak? Okay, Ustazah close dulu. Okay, semua dah jawab ke soalan tu? Dah. Okay, dah. Ya, tak apa, ada lagi berapa minit? 8 minit lagi Okay, jawab dengan teliti. Boleh tak Ustazah nak minta? Okay, seorang sharekan Google Form yang awak dah buat. Boleh? Minta share screen. Farah boleh, Farah? Kejap je Ustazah, saya try. Sebentar. Okay. Okay. Kejap je. Okay. Okey, Boleh, nampak boleh. tak? Okay, nampak. Okay, good. Okey. Okay, sekejap lagi kita bincang Kita tunggu kawan-kawan lain dulu. Okay, kalau ada apa-apa permasalahan, tak faham ke, boleh tanya Ustazah lah. Okay, Nurin ada masalah internet je. Sebab Ustazah nampak kamu macam keluar masuk. Ada masalah internet je. Okay. Okay, dah 10 orang yang jawab. Okay, 10. Okay, Farah Wajidah, Asis. Okay, Haikal, Amal, Ramzan, okay, Lutfi, Faris, Ilyas, Farah. Okay, yang lain? Yang lain? Okay, ada lagi 5 minit. 6 minit lagi. Okay, kalau ada sesiapa yang tak faham, boleh tanya Ustazah. Okay, baru 11 orang. Okay, kelas kita ada 22 orang kan? Okay, tapi ada yang tak hadir. Okay, tolak yang tak hadir. Berapa?
Okay, 14. Okay, 13. 13 orang yang ada. So, kelas ada 22. So, ada 9 orang lah. 9 orang yang takkan jawab. Okay. Okay, ada lagi 4 minit. Okay, semua dah siap ke? Semua dah siap? Dah? Dah. Okay, kalau dah Ustazah teruskanlah. Okay, kita semak sama-sama jawapan. Okay. Farah boleh bacakan soalan dan jawapan? Apa yang awak jawab? Islam mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Betul. Okay, betul. Kawan-kawan lain jawab apa? Kawan-kawan lain? Betul. Okay. Betul. Okay. Jadi Ustazah nak tanya, kenapa jawapan dia betul? Ustazah, Ya? saya still tak boleh tekan Google Form. Awak tak boleh tekan? Tak boleh. File? Oh, tak boleh. Tak boleh. Okay. Okay, tak apa. Nanti awak boleh cuba nantilah. Mungkin Nanti Farah Ustazah rasa hantar link. internet awak kot. Ya? Nanti Farah hantar link kat Nurin. Okay. Nanti Thank Farah you, hantar. Terima Farah. kasih. Okay. Jadinya Ustazah tanya, kenapa Islam mewajibkan supaya berbuat baik pada ibu bapa? Kenapa jawapan dia betul? Sebabnya Allah SWT dia dah perintahkan kepada kita lah, kepada kita semua umat manusia dekat atas bumi ni, supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa selagi dia tak melanggar syarak, kan? Selagi tak melanggar pada kemungkaran. Okay, jelas? Soalan yang pertama, okay, semua jawab betul Semua jawab betul Okay. So dapat 10 markah. Okay, kita pergi yang kedua. Soalan yang kedua, apakah cara beradab? Ni. Okay, siapa nak volunteer? Okay, cuba baca soalan nombor 2 ni. Amal. Baca. Amal. Apakah cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari aspek hati? Sentiasa menjaga hati dan perasaan mereka. Okay. Awak jawab sama macam Farah ya? Okay, good. Kenapa kita kena sentiasa menjaga hati dan perasaan mereka? Kenapa? Okay, ada kawan-kawan lain? Boleh tolong jelaskan kenapa? Melalui aspek hati. Ada? Okay, Jasmine. Boleh tak terangkan kat kawan? Tolong Amal. Jasmine. Cuba tolong Amal untuk terangkan kenapa kita kalau melalui aspek hati, kenapa kita kena sentiasa menjaga hati dan perasaan ibu bapa kita. Jasmine. Jangan bagi mereka rasa sakit hati. Okay. Jangan bagi mereka sakit hati. Okay. Sebabnya? Okay, sebabnya kalau kita buat ibu bapa kita sakit hati, nanti kita tak dapat redha Allah lah kan? Tak dapat redha Allah SWT. Kan? Tapi kita tak dapat pahala. Betul? Betul? Okay, betul Amal? Okay. Okay, Farah boleh sharekan lagi? Sekejap susah, dia terhilang pula. Okay, tak apa, boleh. Okay, kita tunggu Farah. Ustazah, saya dah boleh buka dah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak apa. Okay. Nurin teruskan menjawab. Okay, kita pergi soalan. Okay, semua betul ke jawab sentiasa menjaga hati dan perasaan mereka ni? Betul. Okay, semua jawab yang sama macam Farah, macam Amal, macam Jasmine. Sama Okay, jadi awak dapat 10 markah lah. Okay, so dah 20.
Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Ibu bapa adalah orang yang paling okay, Ustazah nak minta Hasif, cuba Hasif bacakan soalan nombor 3 ni. Hasif jawab apa? Cuba baca soalan Hasif. Ilyas, Hasif. Ya, kejap. Okay. Boleh. Ibu bapa adalah orang yang paling rapat dengan anak-anak dan bertanggungjawab mendidik anak hingga dewasa. Okay, jawapan dia rapat. Awak jawab rapat ya Ilyas. Okay, kawan-kawan lain jawab sama ke? Ada yang lain daripada lain ke jawapan? Sama. Okay. Ada ke yang lain-lain jawab selain daripada rapat ataupun ada yang jawab sombong, ada jawab berdosa, ada? Kecil ada? Okay, jadi jawapannya adalah rapat. Okay, sebabnya apa? Ibu bapa adalah orang yang paling rapat dengan anak-anak yang bertanggungjawab mendidik anak hingga dewasa. Sebabnya kita dah tahu kan ibu bapa ni adalah orang yang paling rapat dengan kita. Lepas tu dia lah mencari nafkah, jaga kita dari kecil sampai dewasa, sampai dia nak jadikan kita adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okay, ada ke ibu bapa yang tak nak nampak anak dia ni orang yang baik? Ada ke? Rasa tak ada. Okay. Walaupun ibu bapa contoh dia hisap dadah kan. Walaupun bapa hisap dadah, okay, dia kalau boleh tak nak anak dia hisap dadah juga. Kalau boleh nak anak dia ni berubah, keluar daripada kepompong kehidupan menghisap dadah tu. Macam tu lah. Sebab tu lah ibu bapa ni adalah orang yang paling rapat. Dia kalau boleh nak jaga kita, nak mendidik kita yang baik. Mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu dia tak boleh. Jadi kita lah sebagai anak, kita kena berusaha keluar daripada kepompong tu. Okay. So kalau semua jawab rapat, okay, kamu dah dapat lagi 10. Jadi 30 markah. Okay. Soalan yang keempat. Siapa nak volunteer? Okay, Fatihah. Fatihah. Cepat. Fatihah, cuba baca soalan dan bagi jawapan. Apa yang kamu jawab tadi? Fatihah. Boleh dengar Ustazah punya suara? Boleh? Fatihah. Ada masalah mic ya? Kalau ada masalah mic tak apalah. Kalau tak ada, boleh onkan mic. Okay, baca soalan dan bagi tahu jawapan. Ada? Fatihah? Okay, Fatih. Baca soalan nombor 4. Fatih? Ya. Okay, cuba baca soalan nombor 4 ni. Yang berdosa kan? Yang berdosa ni. Berdosa besar anak-anak yang tidak beradab atau menderhaka kepada ibu bapa. Okay, awak jawab jawapannya. Berdosa besar. Okay, good. Okay, kenapa berdosa besar? Kalau anak-anak tak beradab ni dengan ibu bapa atau menderhaka kepada ibu bapa, kenapa berdosa besar? Okay. Kawan-kawan lain boleh tolong Fatih? Cuba tolong Fatih. Sebab syurga di bawah telapak kaki ibu. Okay, syurga di bawah telapak kaki ibu. Okay, lagi. Apa dia? Sebab, okay, Allah SWT pun dah bagi tahu dekat kita kan. Dah bagi tahu dekat dalam firman Allah yang kita dah belajar daripada surah Nisa tu kan. Lepas tu dalam hadis pun dah bagi tahu dah. Okay. Dah terang-terang. Dia dah Allah SWT dah tekankan kita kena menghormati dan mentaati kedua ibu bapa kita. Sebab itulah kalau kita tak mentaati berdosa besar. Masuk api neraka kalau selagi kita tak bertaubat, tak minta maaf dengan ibu bapa. Okay, good. Okay. Soalan yang last sekali. Okay, so tadi yang soalan yang keempat, okay, semua jawab betul So dapat lagi 10, jadi dah 40 markah. Okay, soalan yang kelima. Siapa lagi nak volunteer? Siapa lagi Ustaz tak pernah dengar suara dia ni? Yang macam lah cakap sikit-sikit. Amsyah Amsyah. Ada? Amsyah Marizam. Amsyah? Boleh dengar suara Ustazah ke?
Boleh tak bacakan soalan nombor 5? Okay, good. Boleh? Tadi nampak Amsyah onkan mic. Okay, siapa-siapa lah. Cuba tolong Amsyah. Amsyah mungkin ada masalah mic. Okay, boleh? Faris. Baca Ya. soalan nombor 5. Boleh? Soalan 5. Soalan 5. Ni, boleh? Tak nampak. Tak nampak. Okay. Sekejap saya besarkan. Okay, good. Okay, boleh Faris? Nampak? Apakah pesanan Luqman dan Hakim dalam surah Luqman ayat 13 hingga 18? Awak jawab apa? Saya jawab B juga. Okay, good. Betul. Jawapannya? B. Cuba baca. Berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, good. Okay, bagus. Kawan-kawan lain, jawab betul ke semua? Jawapannya berbuat baik kepada ibu bapa? Betul. Okay, saya tanya kenapa? Kan? Surah Luqman, okay, dia cakap tentang berbuat kepada ibu bapa. Apa yang dinasihatkan dalam surah ni? Siapa tahu? Daripada surah Luqman. Pesan dekat anak dia supaya berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jangan mensyirikkan Allah. Bagus. Okay, itu yang pertama. Jangan mensyirikkan Allah. Lagi? Ada 6 nasihat kan? Yang kedua, kita kena buat amalan-amalan kebaikan kan? Tolong menolong ibu bapa ke, sapu rumah ke dan sebagainya. Itulah contoh-contoh lah. Okay, sidai kain ke, masak ke. Itulah amalan-amalan yang kita kena buat tolong ibu bapa. Okay, lagi apa? Taat. Dirikan solat. Bagus, mendirikan solat. Itulah nasihat daripada surah Al-Luqman ni. Mendirikan solat. Kenapa kita kena solat? Kenapa kena solat? Kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti maksudnya kita jadi anak yang baik kan dengan cakap ibu bapa. Lagi apa? Ada lagi 2. Nanti kamu carilah apa nasihatnya. Lagi 2. Okay, semua sekali ada 6 nasihat daripada surah Al-Luqman ni. Okay, jadi semua jawab dengan betul je. Okay, jadi Ustazah nak ucapkan tahniah lah, okay. Bagi sesiapa, okay, Ustazah rasa semua dapat 50/50 ni. Jadi Ustazah ucapkan tahniah lah. Okay, jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham tentang hari ni punya pembelajaran, iaitu muliakan ibu bapa dan bahagikan keluarga. Kamu pun dah semakin faham lah sebab kamu jawab quiz. Okay, jadi last sekali, okay. Nampak tak Ustazah share? Okay, untuk last sekali, Ustazah akan beritahu lah tentang pengajaran hidup menjadi berkat. Okay, bila kita mentaati ibu bapa kita, hormat ibu bapa kita, hidup kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita ni akan lebih tenang, aman, damai. Lagi apa? Kalau kita jaga solat, hidup kita akan tenang, berkat. Lagi apa? Siapa-siapa? Boleh? Tak ada dah? Tak ada cuba sesiapa? Apa yang kamu faham tentang topik kita hari ni? Ada? Kalau Hidup kita menjadi berkat. buat baik ke, nanti everything okay je. Okay, everything okay kan, semua okay, berjalan lancar kehidupan kita. Okay, akan dimurahkan rezeki. Bukan hanya takat rezeki kita melalui duit, tapi melalui nafas. Lagi apa? Ada ibu bapa yang baik, ibu bapa yang keluarga yang bahagia. Itu adalah rezeki juga. Hidup kita akan menjadi berkat. Kalau kita sentiasa mentaati dan menghormati ibu bapa kita. Okay, ada tambahan lagi? Okay, ada? Okay, ada? Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham lah tentang topik yang kita belajar hari ni, iaitu muliakan ibu bapa dan bahagikan keluarga. Okay, baiklah. Jam sekarang dah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita hari ni. Kita jumpa esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Azah. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Lepas ni ada kelas, saya duduk sini je. Oh, kejap lagi awak ada kelas ya? Ya. Okay, baiklah. Ustazah just left the call Okay. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay, test. Okay,